Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر للحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tuan yang mulia, kita bersyukur kepada Allah yang Maha Agung, kerana malam ni Allah bagi ujian sikit, yang mana tempat kita ni banyak hari dah tak ujian. Alhamdulillah, malam ni malam yang begitu berkat, malam pula malam wukuf di Arafah esok. Tuan-tuan yang mulia, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi hamba besar di hamba dia tuan-tuan semua kena pakat puasa esok tu. Kalau kita tak puasa esok, rugi yang amat besar, kerana tahun depan ni boleh tentu lagi kita dah ke tak dah. Tuan-tuan yang mulia, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi puasa esok ni utuh 3 dalam 1. Lagu mana puasa 3 dalam 1 esok ni tuan-tuan? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Contohnya tuan-tuan ada ninggal puasa yang wajib, hak Ramadan baru ni. Jadi tuan-tuan pun nak qada, jadi esok boleh niat qada. Saja aku puasa qada kerana Allah Subhanahu wa taala. Itu satu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang keduanya niat puasa hari Isnin, kerana esok hari Isnin. Tengok utuh kata Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan yang ketiga adalah niat sahaja aku puasa hari wukuf di Arafah. Jadi dia panggil 3 dalam 1. Puasa sehari tapi boleh 3. Allahu Akbar. Ini istimewa tuan-tuan yang mulia esok ni. Jadi kalau kita tak puasa esok, oh rugi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi kalau orang yang tak ada puasa qada, dia puasa esok, dia boleh niat 2. Lagu mana? Yang pertama dia niat sahaja aku puasa hari wukuf Arafah kerana Allah. Yang kedua dia niat sahaja aku berpuasa hari Isnin kerana Allah. Niat 2 boleh. Ada Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tutup tuan-tuan puasa esok. Jadi insya-Allah hamba harap semua hok dengar live kita, hok tengok Facebook pondok kita Madrasah Syukriah ini, bahawa kok mana pun kena usaha ikhtiar lah tuan-tuan. Pakat puasa esok kerana besar ganjaran yang disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang berpuasa pada hari wukuf di Arafah, diampun oleh Allah 2 tahun dosanya. 1 tahun sebelum dan 1 tahun yang akan datang. Allati qablah wallati ba'dah, disebut dalam hadis. Hak setahun hak lepas pun Allah hapus, hak setahun nak mari lagi pun Allah hapus juga. Dengan sebab puasa pada hari wukuf di Arafah.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tapi banyak kira kita dia tak say dah puasa esok, dia kira esok nak minta lembu dah. Nak pitah lembu lah, nak gotu lah, nak goni lah, nak waktu pak lah. Tak tahu mari duan. Ajaran mari mana waktu pak ni. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kau ada zaman Nabi mula waktu pak? Tak ada. Orang kita yang panggil hari waktu pak. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi tuan-tuan yang mulia, kukuk mana pun puasa lah esok. Jadi puasa sunat ni dia boleh niat walaupun masuk dah waktu subuh esok. Contohnya tuan-tuan tak niat malam ni, nak niat esok boleh. Lepas main subuh baru ingat, nak puasa hari ni, hari senang lagi, wukuf lagi. Maka boleh niat puasa sunat walaupun selepas masuk waktu subuh. Syaratnya jangan makan dan minum. Namun dia mau makan dah minum kau lapar tu, lepas tu baru nak niat, tak boleh. Puasa sunat boleh niat sebelum masuk waktu zuhur. Bila masuk waktu zuhur, jumhur ulama kata tidak sah nak niat puasa sunat kecuali pendapat Imam Nawawi rahimahullahu taala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Imam Nawawi kata walaupun telah masuk waktu zuhur boleh niat lagi puasa sunat, tetapi pendapat jumhur tak boleh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tetapi yang afdalnya malam ni lagi niat. Ni lah ni waktu ngorek ni, Isya lepas ni, lepas Isya lepas ni, dia mau boleh niat dah lah. Saja aku puasa esok hari Isnin dan wukuf di Arafah kerana Allah. Kalau ada puasa qada, niat qada dulu. Saja aku puasa qada esok hari Ramadan, tinggal lepas dah ni. Dan wukuf Arafah dan hari Isnin, 3 gabung boleh, tak ada masalah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahu akbar. Jadi orang tak rugi, tak puasa esok ke rugi banyak. Ada. Allahu akbar. Yang keduanya tuan-tuan yang mulia, sunat takbir dah mula subuh esok. Dalam mazhab kita Imam Syafi'i rahimahullah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Esok hari wukuf Arafah, jadi start daripada lepas sembahyang subuh pagi esok. Sunat bertakbir tiap-tiap lepas sembahyang 5 waktu. Dan kata ulama Syafi'i kita, walaupun sembahyang sunat, lepas sembahyang sunat juga dia takbir. Allahu akbar. Walaupun lepas sembahyang mayat, sunat juga takbir. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Contohlah tuan-tuan kata ada orang matilah esok. Esok ke lusa ke dalam masa 5 hari ni. Sehari hari wukuf 9, hari 10 hari raya, dan 3 hari tasyrik, 11, 12, 13. Jadi 5 hari start pada esok. Dalam masa 5 hari ni kalau ada orang mati, walaupun lepas pada sembahyang sunat, ulama kita beritahu sunat juga bertakbir membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi lepas pada subuh esok gak sunat dah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Sunat takbir. Tak boleh panjang, takut dia mau sedih esok pakai klik raya belakang. Jadi KJL ni tak boleh klik raya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sembahyang raya boleh tak boleh pak kita ni tuan-tuan. Jadi pondok kitanya kita patuh KJL lah. Jadi kita tak buat sembahyang raya tahun ni. Jadi sebelum ni kita buat kerana dia bui. Dah dia tak bui, kita tak payah buat. Tak ada payah mana kita dengan KJL ni, kita sokong semua. Asal betul, jangan tak betul. Kalau tak betul kita tak sokong. Ada dia makna. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Okey, baik, habis. Jadi malam esok
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tuan-tuan yang mulia, malam esok malam raya. Jadi malam esok tu kita buat live takbir pondok kita. Jadi lepas pada mengorik esok, nak hamba ke malam esok kita tak baca kitab. Kita kata takbir lebih kurang 11 kali. Allahu Akbar 11 kali. Baru kita tazkirah ringkah sementara tunggu waktu isya malam esok malam raya. Karena ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menghidupkan malam hari raya dengan bertakbir, Allah Ta'ala akan menghidupkan hatinya di hari dimatikan hati semua manusia. Allahu Akbar. Jadi besar kelebihan orang yang menghidupkan malam hari raya, sama ada hari raya Aidil Adha ataupun hari raya Fitrah, tak kira. Jadi orang yang menghidupkan malam dua hari raya dengan bertakbir membesarkan Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi beritahu Allah Taala akan menghidupkan hati pada hari yang dimatikan hati semua manusia. Jadi tuan-tuan yang mulia, mudah-mudahan berkat malam ni malam wukuf Arafah, esok pula hari wukuf Arafah. Jadi esok pula sunat dah takbir tiap-tiap lepas semaya, start daripada subuh esok sampailah ngorek pada hari yang ke-13 Tasyrik. Esok hari 9, 10, 11, 12, 13. Jadi 5 hari semua. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ulama beritahu takbir raya ni lebih besar daripada zikir yang lain pada 5 hari ni. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Contohnya tuan-tuan, biasanya kita lepas semaya kita berzikir hak Nabi beritahu, iaitu subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sampai habis sekali. Jadi cukup 100. Nabi SAW beritahu dalam satu hadis, siapa dia buat lagu tu tiap-tiap lepas semaya, ghufirallahu zunubahu, Allah hapus semua dosanya, walau kamathali zabadi fil bahri, walaupun dosanya lebih banyak daripada buih yang ada di dalam laut, kata Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tetapi walau lagu tu pun ulama kata 5 hari raya haji ni start pada esok 9 Zulhijjah, 9, 10, 11, 12, 13, termasuk 3 hari tasyrik. Afdal kita bertakbir dulu, lepas semaya baru kita buat mari zikir hak Nabi suruh tadi. Allahu Akbar. Dalam setahun 5 hari ni. Begitu. Ingat molek tu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tengok ayat besarnya takbir hari raya. Sebab tu raya haji lebih besar daripada raya puasa. Sebab dia 5 hari ni sunat takbir. Raya puasa dak sunat sehari ya. Start pada malam raya tegak ngarik tegak siapa ke semaya raya. Lepas maya tak sunat dah takbir untuk raya puasa. Adapun raya haji, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, start pada subuh esok lagi pada hari wukuf Arafah sampai maghrib pada hari yang ke-13 Zulhijjah, yakni hari terakhir hari tasyrik. Orang melontar di Jumratul Aqabah, Jumratul Ula, Jumratul Wusta di Mekah nu. Insya-Allah mudah-mudahan Allah angkat kita, mak ayah kita, keluarga kita, sahaya kita semua insya-Allah. Hak tak pergi lagi Mekah, insya-Allah Allah angkat juga kajian tak depan, tahu lagi waladak juga pun Allah angkat walaupun sekali sebelum daripada kita meninggal dunia insya-Allah taala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Takdirlah tuan-tuan, kalau tuan tak akad juga tak apa, biar kita ada pasal niat nak pergi Mekah tu hari pahala wa haji dah insya-Allah. Tu yang pentingnya niat. Nah, yaqulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Disebut dalam hadis, sesungguhnya sah amal itu dengan niat dan seorang itu dapat apa yang dia niat.
Allahu akbar. Jadi kena niatlah kita. Niyatul mukmin khairum min amalih. Nabi beritahu dalam hadis yang lain. Bermula niat orang mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Sebab apa? Sebab nak mari buat tu dia mari diniat dulu. Mana boleh buat kalau tak ada niat? Allahu akbar. Walaupun benda baik, niat dulu baru buat. Walaupun benda jahat, ada niat dulu baru buat. Kau pergi curi tak ada niat, pakai curi begitu. Dah. Kau pergi semaya tak ada niat, pakai semaya begitu. Dah. Semua berpunca daripada niat. Allahu akbar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Maka oleh sebab itu tuan-tuan yang mulia, kita bersyukur banyak pada Allah. Allah beri kita dah hidup lagi tuan-tuan. Malam ni malam wukuf Arafah, esok hari wukuf. Kalau tu hari dia esok pula puasa, Allah besarnya kelebihan. Sebab apa? Sebab esok pula Nabi SAW sebut dalam satu hadis, khairud du'a ad-du'a yaum Arafah. Sebaik-baik doa ialah kamu berdoa kepada Allah pada hari wukuf di Arafah. Allahu akbar. Esoklah. Jadi insya-Allah mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dah. With day esok insya-Allah. Kalau Tuhan nak mati pun biar dia esok dulu insya-Allah. Dah. Karena besarnya kelebihan hari wukuf di Arafah. Gapo dia gak makna wukuf? Reti sebut ya orang kita ni kadang-kadang. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wukuf makna berhenti. Kalau tuan-tuan naik kereta kan di negara Arab, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali. Dia kata mana? Kif. Berhenti. Kif tu makna wukuf lah. Wukuf maknanya berhenti. Arafah tu satu nama tempat. Tempat berkenalan. Arafah makna berkenalan. Satu tempat berkenalan. Siapa dia kenalan situ? Antara Nabi Allah Adam dengan isterinya Siti Hawa. Bila tu? Setelah Allah keluarkan dua orang ni daripada surga. Ni cerita panjang tuan-tuan dalam Quran. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tuan-tuan boleh buka di awal Suratul Baqarah. Allah Ta'ala sebut cerita dua ni. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه. Sesungguhnya Allah kata dua orang itu dikeluarkan oleh Allah dengan sebab syaitan. Syaitan duk kecek tu ada ni dengan isteri dia Siti Hawa supaya makan buah khuldi yang Allah larang dalam surga. Kemudian Allah jadikan sunnatullah, ketetapan Allah, lalu sekelami itu makan buah yang Allah larang. Adakah dua tu berdosa? Tak. Allah sengaja buat dah lagu tu. Tuan-tuan yang mulia, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jikalau Allah tak buat Nabi Adam makan buah khuldi, nescaya dua tu kekal dalam surga. Manusia lain kita semua ni tak ada atas dunia ni. Dengan sebab dua tu makan buah yang Allah larang lah, Allah sengaja buat lagu tu. Akhirnya Allah buat Nabi Adam ke negara India, dan Allah buat Siti Hawa jatuh di Jeddah ataupun Jeddah kita panggil. Akhirnya dalam masa 40 tahun, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ulama tafsir kata pisah dua tu 40 tahun masa. Baru temu semula di Padan Arafah. Itu ceritanya. Itu cerita wukufnya. Sebab tu kita wa amal gapo ni tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita kena tahu. Ni kadang-kadang kita semaya tak tahu, puasa tak tahu, tak ada ke satu lah. Hak tu suruh ngaji tu. Nah, Allahu akbar. Hak tu untung orang ngaji tu. Hak tu untung orang duduk dengan ulama tu boleh tahu. Pak kalau kita ni jahil, dah lah jahil tak ngaji, dah lah tak ngaji, beci pula kau ulama. Beci pula kau orang ngajar. Dah. Nya kata huduh pula kau tok guru. Oh, tak ada peluang lah kita tuan-tuan nak kecapi syurga Allah di akhirat. Tak ada. Allahu akbar. Sebab Nabi beritahu orang nak masuk syurga ni paling kurang dia ada makan dengan orang alim pun masuk syurga dah akhirat. Allahu akbar. Salah dengan orang
paling boleh masuk surga akhirat. Pak kalau kita makan potasi, salah budak, beci nak pula, marah nak pula, fitnah nak pula, lawan nak pula, oh tak ada harap lah tuan-tuan. Allahu akbar. Maka oleh sebab itulah kita kena rasa bersyukur kepada Allah, kerana Allah beri peluang kita boleh belajar. Itu nikmat yang besar tuan-tuan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi malam ni kita tak baca lagi lah kitab kita ya. Malam ni kita hanya sebut peringatan 2-3 perkara itu supaya kita nak puasa esok tu kurang-kurangnya kita tahu. Kalau orang tanya gapo dia wukuf Arafah, kita boleh royak. Wukuf makna berarti, Arafah makna tempat jumpa antara Nabi Adam dengan Siti Hawa. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Setelah dia keluar daripada surga, dia bertaubat pada Allah. Dia berasa dia salah tu ada ni. Tuk kita semua ni Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam dengan nenek kita isteri Nabi Adam iaitu Siti Hawa. Selama 40 tahun tu dia duk menangis, duk berdoa kan. Quran cerita, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ni dalam Quran Allah cerita ni. Quran ni, doa ni pun ada dalam Quran. Allahu akbar. Ni doa Nabi Adam dia panggil. Nabi Adam kata guna, Rabbana zalamna anfusana, wahai Allah, aku ni wak zalim diri aku sendiri. Tu ada kata wak nyanyo, wak khianat, aku tahu dah mulai aku makan juga ni wak guna. Ya Allah, aku manusia ke? Aku pun mau jadi ke? Aku silap ya Allah, maaflah kat aku. Tu Nabi Adam royak kepada Allah. Kita lah ni pun lagu tu jugalah tuan-tuan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita dengan Allah kena sentiasa berdoa, mengaku kita ni salah, mengaku kita dosa banyak, mengaku kita ni silap. Kalau mu tak ampun enggak ya Allah, wa illam taghfir lana wa tarhamna, kalau kamu tak ampun ya Allah, kalau kamu tak rahmat ya Allah, lanakunanna minal khasirin, nescaya kami rugi ya Allah. Dunia pun rugi, akhirat pun rugi. Wal iyazu billah. Itu doa Nabi Allah Adam yang sangat comel. 40 tahun Nabi Adam baca doa ni, baru Allah terima tuan-tuan yang mulia. Dalam awal Baqarah juga cerita, fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih innahu huwat tawwabur rahim. Dalam suratul Baqarah juga. Setelah 40 tahun Nabi Adam berdoa, maka Allah Ta'ala kata, aku telah terima dah doamu, kerana sesungguhnya Allah itu yang maha penyayang lagi maha penerima taubat. Allahu akbar. Itu Allah cerita bagaimana kisah tok nenek kita dalam Quran. Sebab itulah kita lah ni ada ni dengan sebab Allah buat lagu tu. Allahu akbar. Berpunca daripada Nabi Allah Adam dan isterinya Siti Hawa. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi kalau kita nak cerita Nabi Adam ni panjanglah tuan-tuan. Tuan-tuan boleh tengok sendiri dalam kitab-kitab tafsir. Contohnya mau sebut tu sebagai rikah sempurna esok kita menyambut hari wukuf Arafah. Begitu. Nabi Adam meninggal dunia ketika umurnya 930 tahun. Disebut dalam kitab Syekh Muhammad Arsyad Banjar, iaitu nama kitabnya ialah Perukunan. Kitab Perukunan hak Melayu tu dikarya oleh Syekh Muhammad Arsyad Banjar. Tuk kepada guru sekumpul Kia Zaini rahimahullahu ta'ala. Tuk dia yang ketujuh. Tu Syekh Arsyad Banjar, ataupun orang panggil Datuk Kalampayan di Banjarmasin, Indonesia. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ambo sapa gidah ziarah kubur dia dan guru sekumpul dan tempat dia tu di Martapura, Indonesia. Alhamdulillah. Ambo sapa gidah tuan-tuan yang mulia.
Dan isteri Nabi Adam, Siti Hawa, meninggal dunia ketika umurnya 750 tahun. Siti Hawa meninggal dunia, umur dia 750. Dan Nabi Adam 930. Itu amba sebut tu rikah. Jadi kalau tuan-tuan nak panjang, tuan-tuan boleh tengok dalam kitab Tubsiratul Uqala fi Qisasil Anbiya. Cerita 25 orang Nabi itu dikarang oleh Syekh Hisham Kamil, seorang ulama Azhar. Waktu amba pergi ziarah Mesir pada 2-3 tahun yang lepas, alhamdulillah tuan pengarang kitab tu muda lagi, dia amba boleh jumpa dengan dia hadiah kitab kamu. Kitab dia karang tu mengenai dengan cerita 25 orang Nabi dan Rasul. Allahu Akbar. Dan kitab tu cukup amba baca kerana dia cerita satu per satu 25 orang Nabi dan Rasul. Bini berapa orang, anak berapa orang, mati berapa. Macam cerita Nabi Adam. Dalam kitab dia tu dia cerita dalam surga lama mana Nabi Adam buat duduk. Tu. Di India lama mana. Jadi dalam kitab dia tu banyak cerita-cerita yang disebut oleh ulama Azhar kita, iaitu Syekh Hisham Kamil. Muda lagi, mudah-mudahan Allah panjangkan umur dia. Alhamdulillah amba dia jumpa dengan dia waktu amba pergi ziarah Mesir tu tuan-tuan, amba pergi majlis dia ngajar tu. Lepas ngorek, bila masuk waktu Isya, amba terkejutnya dia panggil amba, tolong amba jadi imam semaya tuan-tuan. Tolong amba jadi imam semaya Isya, sedangkan dia ulama yang besar, dia jadi makmum belakang amba. Amba kata, Syekh lah, anta alim kabir, Syekh jadi imam semaya. Dia kata, la anta a'lamum, mu lebih alim pada aku. Dia ayat kamu, mu lebih arif padaku, mu baca ilmu molek padaku. Allahu Akbar. Tawaduknya tuan-tuan ulama Mesir. Akhirnya tu amba jadi imam semaya. Allahu Akbar. Jadi alhamdulillah dia pun hadiah kitab kamu. Kitab 25 orang Nabi dan Rasul ada dalam jabat amba ni. Amba selalu baca. Saya mau kitab dia tu suka amba baca tuan-tuan yang mulia. Allahu Akbar. Nabi Adam dianugerah anak 4 orang. 2 laki-laki, 2 perempuan. Iaitu Qabil dan Habil, Iklimah dan Labudah. Ini semua cerita ni panjang. Jadi amba rikah-rikah lah tuan-tuan. Supaya kita boleh ambil faedah untuk kita nak puasa esok tu. Kurang-kurangnya kita tahu kita nak puasa tu sejarah berapa dia esok. Begitu makna. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi kita tak bacalah kitab kita ni malam ni ya tuan-tuan. InsyaAllah kita malam esok kalau dia kita baca sikit selepas kita buat live takbir raya pada malam esok pula insya-Allah.